Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 3. Tajuk PDPR Pendidikan Kesihatan kita pada minggu ini ialah Tiada Nyamuk, Tiada Penyakit. Okay, jom kita tengok slide ni. Sebelum tu, mari kita kenali apa itu nyamuk Aedes betina. Ini adalah salah satu ataupun sejenis nyamuk. Nyamuk ni banyak spesies, tapi antara yang paling bahaya inilah dia. Nyamuk Aedes betina. Kenapa dia bahaya? Nanti cikgu terangkan. Jom kita tengok ciri-ciri nyamuk Aedes betina. Baik, untuk mengenali nyamuk Aedes ni, yang pertama ianya berbelah hitam putih pada badan dan kakinya. Kemudian, ia juga menggigit di waktu awal pagi dan senja. Cikgu tersalah tulis kat sini. Awal pagi ya. Kita betulkan terus. Awal pagi. Okey. Kemudian, ia membiak di dalam air jernih yang bertakung. Tak kisah bertakung kat dalam rumah ke ataupun bertakung di luar rumah. Dekat longkang ke, kat dalam tayar ke, dekat pasu bunga. Dia suka membiak dekat air yang jernih. Okey. Yang keempat, kitaran hidup nyamuk Aedes dari telur hingga menjadi dewasa mengambil masa lebih kurang 1 minggu. Maknanya dia daripada telur sehingga ke dewasa boleh gigit orang dalam masa seminggu je dia boleh membesar. Nampak betapa cepatnya dia hidup. Kalau kita dalam perut mak kita pun 9 bulan tau. Tapi nyamuk ni seminggu je dia besar. Okey, yang kelima, telurnya boleh hidup tanpa air sehingga 9 bulan. Kita kalau 3-4 hari tak ada air, kita boleh pengsan, kita boleh tak boleh panjang umur kita kalau tak ada air. Tapi telur dia 9 bulan boleh hidup tanpa air. Yang keenam, setiap kali bertelur, ia akan mengeluarkan 60 hingga 100 biji telur. Banyak. Dan sepanjang hayatnya, dia mengeluarkan 1000 biji telur. Seekor nyamuk boleh keluarkan 1000 biji telur. Cepat dia membiak. Dan nyamuk ni sebenarnya ialah salah satu haiwan cikgu rasa yang takkan pupus. Kita sembur macam mana pun, kita bunuh dia macam mana pun, dia takkan pupus nyamuk ni. Betapa bahaya je nyamuk ni. Jom kita tengok. Nak kenal, kita boleh cek kat internet. Kamu boleh search gambar nyamuk Aedes. Inilah dia. Gambar-gambar nyamuk Aedes. Dia kata berbelang. Tadi cikgu cakap berbelah hitam putih pada badan dan kakinya. Jom tengok. Ni kaki dia ada belang hitam putih. Badan dia pun ada belang. Nampak semua ni nyamuk Aedes dia tengah gigit. Perut semua dah kembung ni. Nampak belang putih, hitam. Bahaya Okey. Kita teruskan lagi. Ini kitaran dia selama seminggu. Daripada telur jadi jentik-jentik, jadi kepompong dan juga terus jadi jadi nyamuk dalam masa 1 minggu. Okey. Seterusnya. Kamu buka buku teks muka surat 82. Kita tengok cara nyamuk Aedes ni ataupun virus ini merebak. Yang pertama, nyamuk Aedes betina dia membawa virus denggi. Aedes ni nama nyamuk, tapi virus yang dia bawa namanya denggi. Kemudian nyamuk Aedes betina ini menggigit pesakit denggi. Kemudian nyamuk Aedes menggigit orang sihat dan menjangkitinya. Dia membawa denggi, kemudian dia gigit pesakit denggi, kemudian dia gigit orang sihat dan menjangkitinya. Kemudian kita tengok apa yang berlaku setelah kita dijangkiti. Ini yang bahaya. Kita tengok gejala dan tanda-tanda kita terkena ataupun kita menghidap penyakit denggi. Yang pertama, demam panas. Ini bukan demam panas biasa. Demam panas yang berlanjutan.
Kalau demam panas biasa kita makan Panadol kita dah sihat. Tapi kalau denggi ni dalam seminggu ataupun lebih pun kamu akan demam. Jadi kalau kamu demam lebih daripada 1-2 hari, pergilah ke klinik, kita cek darah kita. Yang kedua, kita berasa sakit-sakit kepala. Yang ketiga, muntah-muntah. Yang keempat, cerit-berit. Yang kelima, sakit sendi. Sakit sendi ni kita nak jalan susah, kita nak baring, kita rasa badan kita lenguh, lemah, longlai. Tak larat nak bangun, tak larat nak makan, sakit sendi-sendi. Kemudian dan yang terakhir, ruam pada kulit kita. Ada tumbuh ruam-ruam sikit. Dan yang paling bahaya sebenarnya ialah denggi berdarah. Itu akan keluar darah di liang-liang roma kamu lah. Itu yang sangat-sangat bahaya, paling bahaya. Jadi kalau boleh jagalah kebersihan rumah kamu. Jangan ada air-air yang bertakung. Okey. Soalan-soalan. Untuk tugasan hari ni, kalau kamu tak sempat salin, kamu boleh pause video ni dan kamu salin soalan-soalan ni. Yang pertama, bilakah waktu kemuncak nyamuk Aedes mencari makan? Yang kedua, nyatakan 6 gejala dan tanda seseorang itu menghidap demam denggi. Yang ketiga, nyatakan 2 jenis pokok yang boleh menakung air dan menjadi tempat pembiakan Aedes. Ini tak ada dalam buku teks, kamu kena cari. Tanyalah ibu, tanyalah ayah. Apakah 2 jenis pokok yang boleh menakung air? Yang keempat, nyatakan 2 cara mengelak gigitan nyamuk Aedes. 2 cara nak mengelak. Maknanya 2 cara lah macam mana kita nak elakkan nyamuk denggi, nyamuk Aedes ni membiak dekat rumah kita. 2 cara lah nak elakkan. Bukannya cara nak elakkan kita pakai baju tutup muka, tutup kaki, bukan. Bukan cara dia. Lemas awak nanti panas. Nyatakan 2 cara yang sesuai untuk mengelakkan gigitan nyamuk Aedes. Okey, cikgu harap jika kamu sudah dapat jawapan, kamu tulis di dalam buku tulis PK. Salin-salin soalan-soalan ni dan jawab di dalam buku PK. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.